ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat begitu melimpah ruah dan begitu banyak sekali. Mudah-mudahan nikmat ini akan berterusan, nikmat yang pelbagai, yang mana insya-Allah mudah-mudahan kebaikan ini dapat dirasai sepanjang kita hidup dan kita dapat manfaatkan selagi mana kita hidup dekat dunia ini insya-Allah, dan memberi kebaikan dan pulangan yang baik dekat akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang Nabi SAW sebut, yang mana pesanan Nabi SAW kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebut, ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bermaksud, tuan-tuan, Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan sesekali tinggalkan, setiap kali habis saja doa, jangan tinggalkan doa ini, yaitu Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, wa syukrika, dan bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperelokkan ibadahku. Ini doa yang pendek tapi makna yang cukup luas. Dalam arti kata, tuan-tuan, ini doa kita minta hidayah pada Allah. Sebut tentang hidayah ni ada beberapa tingkatan. Hidayah yang paling besar, hidayah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebut iman pada Allah, iman pada malaikat, pada kitab-kitab, pada rasul, pada hari kiamat, qada dan qadar, insya-Allah kita semua ada. Kita lahir saja alhamdulillah sudah berketurunan Islam. Lahir saja bapa kita azan dekat telinga kita, alhamdulillah Islam. Itu ramai yang ada, tuan-tuan. Tapi ada satu lagi tingkatan iman ketaatan. Hidayah ketaatan. Maksudnya tak ramai yang Allah bagi keimanan Islam tetapi disusuli dengan kekuatan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ajar kita doa ini, kita minta pada Allah. Kita minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, minta hidayah ni, tuan-tuan, seperti mana kita minta rezeki pada Allah. Kalau kita doa setiap lepas salat, ya Allah, murahkanlah rezekiku, lebatkanlah rezekiku, berjayakanlah aku dalam kerja macam-macam, untungkanlah perniagaanku. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentunya kita minta murah rezeki ini, dia takkan datang bergolek. Kita kena berusaha. Kalau minta rezeki murah, kalau kita tak berusaha, dia takkan datang bergolek. Jadi kita kena doa dan kita berusaha, insya-Allah Allah tidak akan mengecewakan kita. Konsep hidayah ketaatan ini, tuan-tuan, sama juga. Kita kena minta pada Allah dan kita kena berusaha.
Cara mintanya doa Nabi SAW dah ajar kita. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku menjadi hamba-Mu yang sentiasa berzikir mengingati-Mu, ya Allah. Zikir ni satu kedudukan yang cukup besar. Zikir ini adalah ibadah yang paling mudah sekali. Basic dalam ibadah paling senang kita nak cari pahala adalah zikrullah. Dalam kereta kita boleh zikrullah, tuan-tuan. Ketika potong sayur dekat dapur, kita boleh zikrullah. Ketika apa-apa saja, kecuali dalam tandas. Dalam tandas saja tak boleh zikrullah. Tetapi mana-mana kerja lain, kita boleh zikrullah. Satu lagi tak boleh jugalah. Mencuri pun tak boleh zikrullah juga. Nak pecah rumah orang, Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kawan dia tanya, panjang bismillah kau? Ini bismillah tolak mudarat. Mudarat apa? Supaya tak kena tangkap dengan polis. Pun tak jadi juga, tuan-tuan. Ya. Tak boleh juga nak zikrullah, nak isap rokok, Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi juga, benda haram. Jadi zikrullah ni paling mudah, simple dan settle, senang untuk kita buat dan kedudukannya sangat besar. Ada satu hadis Nabi SAW sebut, yang mana riwayat juga daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma amila adaniyun amalan anja lahu min azabillahi min dzikrillahi," rawahu Tabrani. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang diamalkan oleh seorang anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya daripada zikrullah, menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala melainkan zikrullah. Nabi kata, ada satu amalan, kalau anak Adam dia buat amalan ini yang paling efektif, yang paling berkesan untuk selamatkan dirinya daripada azab Allah. Apakah amalan itu? Zikrullah, Nabi kata. Jadi ini menunjukkan kedudukan zikrullah ini bukan satu amalan yang calang-calang. Sebab itulah Nabi ajar kita supaya Allah campakkan hidayah dalam hati kita, supaya masa yang terluang kita habiskan dengan zikrullah. Pergi pejabat, habis masa jam, setengah jam, 40 minit, kata dengan zikrullah. Zikrullah pun macam-macam lah, tuan-tuan. Termasuklah subhanallah walhamdulillah, selawat kepada Nabi SAW. Dan Al-Quran juga dinamakan sebagai zikrullah. Dan seafdal-afdal zikir adalah bacaan Al-Quran. Dan Nabi SAW bukan ajar kita, minta kita supaya Allah istiqamahkan dalam zikrullah, tetapi Nabi suruh kita minta pada Allah supaya menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Wa syukrika, ya Allah, bantulah aku supaya menjadi hamba-Mu yang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat Allah ni, tuan-tuan, dia bukan satu option. Dia bukan satu pilihan yang kita boleh pilih nak buat atau tidak. Bahkan mensyukuri nikmat Allah ini adalah satu benda yang compulsory, yang wajib. Buktinya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu ayat ni, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud, jikalau kalian mensyukuri nikmatku, nescaya aku akan tambah. Tetapi jikalau kalian mengkufuri nikmatku, maka ketahuilah azabku maha pedih. Ayat ini Allah mengkhabarkan dua situasi. Pertama, siapa bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Keberkatan daripada kesyukuran itu, Allah tambah lagi nikmat dia. Kedua, Allah mengkhabarkan, kalau you tak bersyukur, kalau kita kufur nikmat, siap, azab Allah maha pedih. So, bersyukur ini bukan satu benda option, tetapi dia adalah satu yang wajib kita laksanakan berdasarkan ayat ini. Tapi bila kita tanya, Ustaz, macam mana kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan maksud sebenar kesyukuran. Maksudnya kesyukuran itu bukan sekadar kita sebut terima kasih, syukur tak cukup, malah lebih daripada itu. Yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, yang mana Allah perintahkan keluarga Nabi Daud alaihi salam dalam satu ayat, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, iaitu anak cucu, anak isteri Nabi Daud alaihi salam, beramal solehlah, lakukanlah amal soleh.
sebagai tanda kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberitahu pesanan ini kepada keluarga Nabi Daud? Sebab Nabi Daud memang dah soleh dah, maksum, Nabi. Tak mungkin buat dosa, dah memang confirm beramal soleh. Yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi anak dan isteri Nabi Saleh ini tak maksud supaya ikut ayah dia, ikut datuk dia dan sebagainya. Supaya apa? Pengajaran untuk kita juga bahawa maksud kesyukuran yang Allah tetapkan dalam ayat ini, iaitu kita beramal soleh. Beramal soleh lah, itulah namanya kesyukuran. Dan amal soleh ni banyak. Ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau paling minimum kita nak bersyukur, kita laksanakan kewajipan. Kita laksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Dan selain itu juga, maksud mensyukuri nikmat Allah, kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama kesyukuran. Sebab itu dikata wajib. Tetapi kalaulah tahap kesyukuran yang kita nak sampai tahap orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dia bukan sekadar buat yang wajib saja. Dia buat benda-benda yang sunat juga. Sunnah-sunnah. Walaupun tak wajib, tapi dia tak tinggalkan benda yang sunnah. Selain itu, dia bukan hanya meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, tetapi benda-benda yang makruh pun ditinggal juga. Ini tahap kesyukuran yang tahap sangat tinggi. Sebab itu disebutkan dalam hadis, hadis qudsi, bagaimana Allah menceritakan bagaimana seseorang itu boleh menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Yang mana dia buat sesuatu amalan itu, buat yang fardu, tanpa meninggalkan, kemudian ditingkatkan dengan amal-amal salih, hatta uhibbah, Allah kata, sehinggalah aku mencintainya. Bila Allah dah betul-betul mencintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaru allati yubsiru biha. Dan tangan macam-macam lah yang disebutkan. Bila Allah sudah menjadi cinta kepada wali Allah ini, maka telinganya menjadi telinga Allah Subhanahu wa taala. Mata Allah, dia menjadi mata Allah. Maksudnya Allah jaga telinga dia, Allah jaga matanya, Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya. Bukan kata mata dia mata Allah, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim, Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak bermakhluk, Allah tidak sama dengan makhluk, dan Allah tidak boleh kita bayangkan dia sama dengan makhluk. Ya Allah kata, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha. Maksudnya aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya. Tak boleh kita ambil pada makna zahir. Ya, wajib kita takwilkan, iaitu makna yang bersesuaian dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berjisim, Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak berjihah, Allah tidak bertempat, Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah tidak memerlukan tempat seperti manusia. Jadi inilah disebutkan sebagai kedudukan wali Allah ini. Bila dia mensyukuri nikmat Allah, maka mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian doa itu menyebut wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku untuk memperelokkan ibadahku. Ini pun susah juga sebenarnya tuan-tuan. Bila nak cerita tentang ibadah yang berkualiti, kadang-kadang kita ke laut juga. Kita pun kadang-kadang terlepas, dan kadang-kadang kita sendiri pun sembahyang. Ya, berapa ramai yang sembahyang ataupun mengerjakan solat tapi nak cepat habis. Sebab husnul ibadah, ibadah yang baik, ibadah yang berkualiti, itulah menjadi nilai yang utama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang solat. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin yang pasti berjaya dekat akhirat siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang solatnya dalam keadaan khusyuk. Maksudnya nak berjaya dekat akhirat nanti sebagai orang mukmin, berjaya masuk syurga Allah, berjaya lepaskan diri daripada neraka, solat kena khusyuk. Kalau tak khusyuk, takut-takut jadi di sebaliknya tuan-tuan. Baik, konsep husnul ibadah, ibadah yang baik, ibadah yang berkualiti, dia bertunjangkan daripada konsep al-ihsan. Iaitu disabdakan oleh Nabi SAW ketika mana baginda ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menanyakan soalan tentang Islam itu apa, iman itu apa, dan al-ihsan itu apa. Bukan al-ihsan dekat Bangi tu jual jersey bola ya. Itu lain, itu kedai jual jersey.
Nak beli baju Liverpool pun bolehlah, banyak kat situ. Baik. Ya, ini al-ihsan. Malaikat Jibril tanya soalan, Nabi jawab. Kemudian dia kata betul. Sebab malaikat Jibril datang dengan susuk tubuh manusia yang sangat cantik dan sangat kacak, bersih. Tak ada debu pun melekat pada pakaian malaikat Jibril ketika itu alaihi salam. Dia datang bertanya soalan, Nabi jawab, bertujuan untuk mengajar para sahabat yang hadir pada ketika itu. Jadi tanya apa itu Islam, apa itu iman, dan Nabi ditanya tentang apa itu ihsan, dan soalan terakhir tentang bila hari kiamat. Tapi Nabi jawab, aku tak tahu, hari kiamat tanda dia begini. Tapi cuma saya nak emphasiskan dalam hadis ni tuan-tuan, hadis yang panjang, apabila malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apakah itu al-ihsan? Nabi kata, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innallaha yaraka. Iaitu ihsan itu kamu beribadah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tak melihat Allah, kamu anggap seolah-olah Allah memang melihat kamu. Bukan seolah-olah, pastinya Allah sentiasa melihat kita, tuan-tuan. Setiap makhluk dekat dunia ni, walaupun kuman sebesar zarah sekalipun, semua di bawah penjagaan Allah dan pemerhatian Allah. Dan Allah tak pernah lalai walau sedetik sekalipun. Jadi, apa maksud menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah? Allah di hadapan kita. Seolah-olah Allah melihat kita. Saya kasih pencerahan. Nabi kata, seolah-olah kita melihat Allah di hadapan kita. Bukan maksud hakiki. Allah bukan berjihah macam kita ni, tuan-tuan. Allah bukan atas, Allah bukan bawah, tidak. Allah tidak bertempat. Ya. Maksud Nabi ni, apabila kita beribadah, kita bayangkan, ya, kita dapat hadirkan suasana seolah-olah Allah sentiasa melihat kita, memantau ibadah kita. Bukan seolah-olah memang pasti. Seumpama kalau kita masuk pejabat, tuan-tuan, kalau kita masuk pejabat pukul 8, bos dah tunggu dah. Kita buat kerja depan komputer, bos duduk sebelah kita, dia tengok macam ni. Mata tak berkelip. Agak-agak kita buat kerja macam mana? Ya. Kerja yang deadline 3 hari, 3 minit siap, tuan-tuan. Confirm. Sebab bos duduk sebelah, mata tak kelip. Kalau bos tak ada, tuan-tuan, apa kita buat pukul 8? Kita tak buat kerja dulu. Kita main handset dulu. Turun bawah. Kita sarapan pagi, 1 jam setengah. Contoh. Ya. Balik. Tak buat kerja terus, main handset, balas WhatsApp, tengok grup, update status Facebook. Pukul 10 baru buat kerja. Pukul 12 dah berhenti dah. Standby nak makan. Standby 1 jam tu, satu tu. Dah pukul 1 baru keluar makan. Tu balik, tak buat kerja lagi. Dia main macam tu. Ini contoh orang yang tak produktif lah, yang tak ada integriti buat kerja. Tapi ramai je swasta kerajaan yang kerja dengan penuh integriti. Ya. Jadi, sebab bos tak ada, kerja boleh siap 3 jam, jadi 3 hari. Betul tak? Kerja 3 hari, jadi 3 minggu. Itu masalah dia. Tapi kalau kita dapat tanamkan amanah integriti dalam kerja, bahawa kita tak kira lah, ya, sama ada bos datang ke tak datang, tapi Allah sentiasa melihat kita. Bos tak tengok kita malas kerja, tak perasan kita malas kerja atau rajin, tapi Allah sentiasa melihat dan menilai kita, tuan-tuan. Macam itulah dalam konsep ibadah. Bayangkan kalau kita dapat terapkan bahawa ihsan ini, bila kita beribadah, Allah sentiasa melihat kita, kita dapat hadirkan dan masukkan dalam hati dan jiwa kita, pastinya kita akan beribadah seolah-olah besok kita nak mati. Kita akan beribadah dengan sebaik mungkin. Sebab itu, Nabi ajar kita, kita minta pada Allah supaya dicampakkan hidayah dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita sentiasa memperelokkan ibadah kita, tuan-tuan. Ya. Saya ada pengalaman juga, tuan-tuan pun saya rasa dan saya yakin sama pengalaman macam saya lah. Mana-mana saya cerita pengalaman ni, tuan-tuan. Kalau pergi musafir, bila time waktu solat, biasa musafir kita nak buat jamak qasar. Berhenti dekat RNR. Berhenti ke RNR, apa yang tuan-tuan perasan, tuan-tuan? Pertama, kita nampak ramai orang Islam nak semayang dekat RNR. Alhamdulillah. Tapi satu lagi yang tuan-tuan perasan, bila masuk dalam tu, kebanyakan waktu, bukan setiap waktunya, dalam sebahagian keadaan kita tengok semua duduk solat seorang-seorang, betul tak? Tak ada solat berjemaah. Ni solat seorang, ni solat seorang. Ya. Lepas tu datang seorang lagi,
dia tak nak masuk jemaah, dia solat kat belakang seorang-seorang. Kita pun tanya pasal apalah dia nak solat seorang-seorang ni. Kita nak tahu. Tapi takkan nak tanya dekat situ kan. Ada masa, ada kena pada tempatnya, kena pada orang, saya memang nak tanya. Saya bila masuk RNR tu, kita akan cubalah berjemaah. Bukanlah kita ni terbaik, tidak. Cuma paling tak pun kita rasa rugi. Sebab dalam musafir pun kita disunatkan berjemaah. Dapat 27 kali ganda. Seperti mana Nabi SAW, musafir pun Nabi tak pernah meninggalkan salat berjemaah. Ketika peperangan pun ada kaedah salatul khauf. Salat dalam keadaan takut pun dalam keadaan berjemaah, tuan-tuan. Nabi tak pernah buat macam, okey, kau salat dulu, nanti aku salat. Tak ada. Sama. Berjemaah ada kaedah-kaedah tertentu yang diajar oleh Nabi SAW. Nak cerita tentang bagaimana Nabi sangat menitik beratkan tentang berjemaah itu sendiri. Ya, jadi kalau saya masuk, saya tengoklah. Nak pilih mana satu kita tak tahu. Ya, tengok dia ni pakai baju Manchester United. Tak naklah. Ya, kita pilih yang rasa-rasa okeylah kot. Kita sentuh belakang dia, kita pun takbir Allah Akbar dengan harapan Allah terima ibadah kita dan Allah bagi ganjaran 27 kali ganda. Satu hari ni saya ada jumpa dengan 3 orang pemuda. Ya. Kebetulan kita berborak-borak dekat kedai mamak. Ya, dia pun follow up Facebook saya dengan ceramah saya. Jadi kita berborak-borak tu tiba-tiba cerita pasal RNR. Saya pun, saya dah lama nak tanya ni. Saya pun beranikanlah diri nak tanya. Saya tanya tiga-tiga tu, kalau you all sampai dekat surau RNR, ya, tolong cakap terang. Saya bukan nak marah, saya nak tanya saja. Kalau betul, betul. Kalau tidak, tidak. Tak apa. Terang. Tak ada salahnya. Bila sampai dekat RNR, adakah you all semua akan solat bersendirian ataupun cari mana-mana imam, tepuk belakang dia, niat jadi makmum? Apa yang kamu buat? Ada yang kata, wah, kakak. Biasa kami buat seorang-seorang ni, Ustaz. Ya, kami tak ikut jemaah. Okay, tak apa. Tak salah benda tu. Sebab jemaah ni bukan wajib. Kan? Cuma saya nak tahu kenapa pilih solat seorang-seorang dekat RNR. Kenapa tak tepuk belakang orang untuk solat berjemaah dapat 27 kali ganda. Ada seorang tu jawab, dia kata, saya segan, saya macam tak berapa nak yakin. Takut-takut dia buat tamam. Saya nak buat jamaah, nak buat qasar. Nanti buat tamam, saya kena ikut tamam pula terang. Kan? Ada cakap macam tu. Dan lagi 2 orang tu jawab, dia kata, sebenarnya Ustaz, saya ni solat seorang-seorang sebab nak habis cepat. Okey, bos, saya faham. Ya, ya, mungkin ya saya jumpa 3 orang ni, ada 2 alasan lah saya jumpa. Tapi mungkin tuan-tuan ada alasan lain ataupun kita jumpa mana-mana individu yang bagi alasan, mungkin dia ada alasan yang berbeza. Tapi saya dapat satu alasan ni, rupa-rupanya mungkin yang dekat RNR tu kenapa dia tak nak berjemaah, sebab kalau ikut jemaah lambat habis. Kena imam tu baca surah Al-Baqarah, habis dia. Tak sampai Kelantan sampai bila pun tuan-tuan. Ya, jadi tak apalah. Kalau solat seorang-seorang 2 rakaat boleh buat 3 minit. Oh, cepat tu, kan? Jadi kalau ikut berjemaah mungkin jadi 5 minit, mungkin boleh jadi 7 minit. Macam tu rupanya tuan-tuan. Ya. Tapi saya nak tahu sajalah. Tak adalah kita kecam dia ataupun kita kata oh ini buruk betul perangai. Tidak. Itu pilihan masing-masing. Cuma bila kita tengok Allah Akbar, kita pun ada juga fikir macam tu. Bila solat, ya, alhamdulillah, settle dah, habis hutang. Ya, bila tengah solat, kita duk fikir bila lah nak habis solat ni. Bila imam jadi imam, kita jadi makmum, panjang pula imam ni baca. Ya, padahal baca wadduha saja. Kenapa tak pilih kuliah? Kan? Macam-macam lah. Dia main kat otak ni semua, tahu nak cepat habis. Tapi dalam solat, ketika solat, mungkin dia tak pernah fikir bagaimana nak mengkualitikan solat dia. Dia habis salam saja dia kata alhamdulillah hutang dah habis. Alhamdulillah, betul. Ya. Tetapi pernah tak kita fikir ataupun saya fikir tuan-tuan, lepas saja salam kita duk fikir Allah terima ke solat kita? Adakah kualitikah solat kita? Ini yang menjadi persoalan yang ditimbulkan. Sebab itu Nabi emphasizekan dalam doa ini, minta tolong pada Allah supaya Allah berikan hidayah agar kita sentiasa zikrullah. Kedua, supaya kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan ketiga, ya, zikrullah dan mensyukuri nikmat Allah, dia tidak memberi makna apa-apa kecuali kalau kita mengkualitikan kedua-duanya sekali. Ya, kalau zikrullah, zikir kita betul-betul insaf, tawaduk, tunduk di hadapan Allah.
Kalau mensyukuri itu kita laksanakan amal soleh dengan penuh kualiti, dengan penuh beribadah. Jadi bila sebut tentang kualiti ibadah ni tuan-tuan, dia sangat berkait rapat dengan keimanan. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, selepas dia sebut bagaimana ijma' ulama' ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, ya, begitu juga Hanabilah mengatakan bahawa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini adalah dia boleh bertambah dan dia boleh berkurangan. Ya, ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Iman boleh menambah dan boleh berkurangan. Dan Imam Ghazali dibagi satu perimeter macam mana kita nak tahu iman kita bertambah ataupun berkurangan. Dia kata salah satunya, kalau kita nak detect iman kita berkurangan, amal ibadah kita makin berkurangan. Dulu kita rajin, banyak beribadat, makin kurang. Ya, dulu berjemaah 5 waktu setiap hari, 5 waktu setiap hari jadi 3 waktu, lama-lama jadi 2 waktu, lama-lama jadi maghrib dengan isyak saja, subuh tak datang. Itu mungkin. Dan satu lagi Imam Ghazali kata, ini kita nak sebut ni. Antara tanda-tanda iman tu berkurangan, dia melibatkan kualiti ibadah kita. Ada orang 5 waktu tak tinggal. Dia punya tahajud pun tak tinggal, tetapi kualitinya berkurangan. Itu juga tanda-tanda iman semakin turun. Contoh, berjemaah tak tinggal, ya, tetapi bila solat mungkin khusyuknya kurang. Ya, dah tak khusyuk macam tu, dah mula fikiran melayang, duk fikir duniawi, duk fikir itu, duk fikir dia macam-macam. Itu pun satu juga yang mana perlu kita lawan dan perlu kita hayati perkara ini supaya ia tidak terus menurun. Cepat sedar. Kalau kita muhasabah, sebab itu kalau kita nak pastikan iman kita ni sentiasa meningkat, kita kena sentiasa muhasabah. Lepas solat muhasabah, macam mana aku solat tadi? Banyak berkhayal ke banyak khusyuk? Ya, banyak duk fikir dosa ke duk fikir pasal besok nak kerja apa kat pejabat, kerja tak siap dan sebagainya. Itu muhasabah. Bila muhasabah datang keinsafan, insya-Allah bila ibadah yang akan datang kita akan muhasabah balik. Kita akan perbaiki apa saja kekurangan. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebutkan tentang pentingnya kita minta doa hidayah pada Allah. Kita mohon hidayah pada Allah. Kalau setiap kali kita solat, kita akan berdoa bersungguh-sungguh, minta rezeki murah daripada Allah, minta gaji naik, minta naik pangkat, minta KPI penuh. Kita minta pada Allah. Bukan rezeki saja kita dituntut minta pada Allah, tetapi minta hidayah daripada Allah juga sebagai satu tuntutan. Minta ditingkatkan amalan kita supaya kita ditingkatkan amalan kita. Jadi sebab itulah bila sebut tentang iman meningkat atau tidak, ataupun seseorang itu diberi hidayah atau tidak, maka Nabi beri peringatan supaya kita tidak terjebak dengan orang yang tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat manusia sering tertipu daya. Ada dua nikmat Nabi kata manusia sering tertipu daya. Yang Nabi kata apakah nikmat itu? Nabi kata as-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan dan kelapangan waktu. Ulama mentafsirkan maksud hadis ini maksud tipu daya. Maksudnya Allah bagi seseorang itu nikmat kesihatan. Allah bagi dia waktu yang penuh lapang, banyak masanya. Tetapi kedua-dua nikmat itu tidak digunakan untuk kebaikan. Tidak digunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sama jugalah, ya. Wa an umrihi fi ma afnah, dalam hadis kita akan ditanya sepanjang umur yang Allah beri kepada kita, apa yang kita laburkan dalam umur kita. Banyak hahu-hahu ke banyak kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Ini kaitannya tuan-tuan. Ada satu kisah, ya, ada seorang lelaki ni dia boleh berlari, dia ni seorang good runner. Dia ni pelari tegar. Dia ni kaki maraton. Dan sekali dia ikut maraton, tuan-tuan, dia boleh berlari sejauh 40 km. 40 km. Jauh. Dan bila ditanya, kalau 40 km tu, berapa lama boleh habis? Dia kata, saya boleh habiskan untuk larian 40 km, lebih kurang 4 jam setengah saya boleh habiskan. 4 jam setengah. Tuan-tuan, 4 jam setengah berlari tanpa henti. Bukan berlari berjalan, duduk kejap tak ada. Non-stop 4 jam setengah, dia boleh habiskan.
Kalau masuk 40 km, dia finisher. Habis. Walaupun tak juara, tapi habis 40 km lari. 1 kilometer dia boleh habiskan lebih kurang 5 ke 6 minit. Baik. Kita pun tanyalah, macam mana boleh jadi hebat macam ni? Dia kata latihan yang berterusan, jaga diet, jaga makan. Jadi tanya lagi lah. Kalau tu hari-hari lari lah. Memang hari-hari lari. Memang seminggu 6 kali lari. Rehat 1 hari. Sebab badan kita ni tak boleh nak kita, atlet pun dia ada 1 hari mesti rehat, tak boleh hari-hari lari. Rosak badan. Ya. Jadi 1 hari itu dia berlatih, dia boleh berlari 10 km. 1 hari at least, sekurang-kurangnya 10 km. Ya. Dia boleh lari 40 km tanpa henti. Kalau kita jangan kata 40 km, 40 meter berlari pun dah mengah. 40 meter sampai kat pintu tu je. Dah mengah dah, dia 40 km. Dan dia punya latihan tu 1 hari 10 km. Dan Ramadan nak dekat. Kita pun tanyalah, kalau hari-hari lari tu Ramadan rehat dah, tak lari kan? Ramadan pun saya lari je Ustaz. Oh dahsyat. Saya kata takkan Ramadan nak lari siang-siang? Memang tak lari siang. Ya. Kita ingat dia lari malam lah. Malam pun tak lari. Malam waktu dia nak berehat, waktu dia nak tidur. Baik. Okey, kata bila lari ni? Latihan bulan Ramadan saya akan bangun pukul 4 pagi. Seawal 4 pagi saya bangun. Seawal 4 pagi saya bangun, saya berlari dan 4 start, saya habiskan 10 km. Habis larian pukul 5 lebih, 5-10 minit, 5 suku. Saya pun balik rumah. So 5 suku tu balik, keringkan peluh, relax kejap, mandi, lepas mandi, sahur. Lepas sahur, subuh masuk, solat subuh. Lepas solat subuh, siap-siap, pergi pejabat. Saya tanya, hari-hari Ramadan macam tu? Lebih kurang, Ustaz. Ada setiap hari, 1 hari, seminggu rehat. Tiap-tiap pagi, tak miss, 4 pagi, tak pernah miss. Kita pun bukan nak kacau dia, kita terlintas lah. Tanya dia, kalau bangun 4 pagi setiap Ramadan tu, sempat tak tahajud 2 rakaat? Tanya dia. Dia pun ketawa, kah, Ustaz tak kenakan saya ni. Ya, bertunduk. Tak sempat, tak pernah. Tak pernah. Sebulan tu, duk pagi-pagi pukul 4 lagi, pukul 4 pagi berlari 10 km, sempat 2 rakaat ataupun witir 3 rakaat. Tak Ustaz. Bangun, pakai track bottom, pakai t-shirt, lari. Oh tak apalah, okeylah kan. Bukannya wajib kan. Baik. Lepas tu balik rumah, kering peluh, sahur, mandi, sahur, subuh masuk. Subuh masuk tu sempat tak pergi kat Masjid Al-Hasanah. Contohlah. Nanti cari pula, oh dia duduk Bangi rupanya. Jangan pula. Kita buat contoh saja. Dia duduk, maksudnya pergi tak dekat surau ataupun masjid berdekatan. Dah dalam subuh, dah bangun. Kan? Pergi tak? Dia berketawa lagi. Ustaz memang nak kenakan saya ni, dia kata. Ya, jawab je lah saya kata. Tak, saya main kat rumah je Ustaz. Main kat rumah. Ni, ya. Bayangkan, boleh lari 40 km. Boleh bangun pukul 4 pagi. Nak memenuhi misi dia, tuan-tuan. Nak fulfill. Nazam. Okey, aduh. Ada announcement. Ada apa? Kereta proton. Baik. Jadi, itulah. Ya. Pukul 4 pagi tu. Tapi Allah tak bagi hidayah dekat dia. Tak bagi dia hidayah ibadah, hidayah kelazatan beribadah. 4 pagi dia sanggup bangun nak memenuhi target dia, nak jaga dia punya fitness. Nak jaga supaya sentiasa maintain. Dia kata, Ustaz, kalau berhenti lari seminggu, dia punya fitness turun. Mungkin kalau 1 kilometer boleh habiskan 5 minit, kalau seminggu dia jadi 6 minit, 7 minit. Kekurangan. Jantung ni kena sentiasa berlatih. Tapi ada cara-cara dia lah. Tapi pukul 4 pagi dia bangun, 2 rakaat tahajud pun dia tak mampu nak buat. Hari ni kita kata, Nabi ajar kita, wahai Mu'adz, habis solat jangan lupa doa ni. Kita bacalah. Kalau imam tak baca, tak apa. Ya, sebab jangan salahkan imam. Apalah imam tak baca doa Allahumma inni ala dzikrik. Sebab zikir lepas solat ni banyak, tuan-tuan. Yang Nabi baca. Kalau buka kitab Al-Azkar, banyak yang Imam Nawawi kumpulkan zikir-zikir yang Nabi SAW baca dan doa-doa. Kalau kita nak amalkan semua, tuan-tuan, nescaya tak ada kuliah maghrib. Duk habis baca zikir tu lah. Jadi baca sikit-sikit okey lah kan, bahagi-bahagi kan. Tapi doa ni kita jangan tinggal. Supaya
kita tak adalah jadi orang yang sihat walafiat, badan sempurna, tak ada sakit, tapi hidayah tak ada. Nak ke masjid pun tak boleh. 40 kilometer boleh, nak pergi ke masjid tak sampai 300 meter pun tak sampai-sampai. Ini satu benda yang kita rasa, yalah rugi. Ya, jangan kita pandang rendah orang macam ni, tak ada. Yang kenalan saya tu yang kaki maraton tu dia baik, dia bagus. Semayang tak pernah tinggal. Ya, cuma dia belum nak ke masjid lagi, itu saja. Ya. Jadi dan saya teringat ada satu video yang saya tengok 7-8 tahun dahulu, tuan-tuan. Ada satu video kat YouTube dan saya yakin video tu masih ada lagi. Ada seorang pakcik ketika itu umur 50 lebih. Daripada Yaman tak silap saya. Yaman. Ya. Dia ni seorang yang Yaman ke Palestin, saya lupa. Boleh carilah nanti, tuan-tuan. Pakcik ni dia OKU. Ya. Dia ni berjalan merangkak. Sebab apa? Dia punya semenjak lahir tu dia punya kaki tak boleh nak lurus, bengkok macam ni. Bengkok. Kan? Jadi tak boleh bengkok, nak berdiri tegak pun tak boleh. Dia kalau berjalan pakai lutut dia, pakai tangan dia melangkak. Melangkak. Dan kalau dia berdiri pun berdiri pakai lutut dia. Jadi bila ditemu duga dengan jiran dia kata dia ni semenjak daripada dia muda, semenjak daripada kecil dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Merangkak tu berjemaah. So kita buat perbandingan antara dua sosok tubuh yang berbeza ni, tuan-tuan. Seorang yang boleh lari 40 km dan seorang lagi penuh kecacatan. Tapi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada Allah yang Allah pilih. Ya. Baik, kita bagi laluan azan sebelum tersambung sedikit, tuan-tuan. Ini kita lihat ya, iman ni kalau Allah nak bagi, yang tak semesti sihat, yang tak sempurna pun Allah nak bagi, dia bagi, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Kita takut badan sempurna, jauh lebih sempurna daripada pakcik Arab tu yang merangkak tiap waktu pergi solat. Tetapi yang mana takut-takut kita tak dapat hidayah macam dia. Dan itu juga kalau kita sebut tentang konsep rezeki tadi, tuan-tuan, kita kena minta pada Allah, tapi kena berusaha. Duduk diam saja rezeki tak akan boleh. Sama juga dengan hidayah Allah, dia tak akan datang dengan sendirinya. Kita kena usaha. Itu yang Allah tentukan. Allah bagi kita akal fikiran dan Allah bagi kita usaha. Dan Allah bagi kita peluang. Sama ada kita nak ambil ataupun tidak. Jadi inilah kita sebutkan dua nikmat yang manusia tertipu daya, as-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan dan kelapangan waktu. Antara yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia kata penyebab seseorang itu tertipu daya dengan nikmat-nikmat Allah. Maksudnya tak gunakan nikmat Allah ini seperti kesihatan dan kelapangan waktu untuk perkara yang baik-baik. Ataupun perkara-perkara kepada ketaatan, atas disebabkan tidak ada zuhud dekat dunia. Tidak ada zuhud dekat dunia. Maksud zuhud dekat dunia ni, tuan-tuan, dia, kalau orang zuhud ni maknanya dia lebih cintakan dunia. Dia lebih cintakan akhirat daripada dunia. Itu maksud zuhud yang paling simple untuk kita faham. Kalau orang yang tak ada zuhud ni, tuan-tuan, dia lebih cintakan dunia daripada akhirat. Sebab itulah no wonder hidayah tak sampai kepada dia. Dia bangun pukul 4, bukan dia target mengajak pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia fulfill dunia dia dulu. Tapi tak apa, tuan-tuan, tak ada masalah. Berlari ni bagus, hebat. Jaga kesihatan, panjang umur, lebih panjang umur kita lagi banyak boleh beribadat. Tapi kita tak balance. Bangun pukul 4 tak tahajud tapi berlari saja. Dia tak berapa cantik lah sebenarnya. Sebab itu ya, dalam hadis Nabi SAW daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, dullani amalan idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Dia kata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan, kalau aku beramal dengan amalan ini, nescaya manusia, Allah akan mencintai aku. Dan aku kalau amalkan amalan ini, maka manusia juga akan mencintai aku." Ini dia minta Nabi tunjukkan, ada tak amalan kalau aku buat Allah cintakan aku, dan kalau aku buat juga manusia pun akan mencintai aku. Maka Nabi SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah dekat dunia ini, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Wazhad
fima fi aidin nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia, daripada harta, kemewahan, nescaya manusia akan mencintai kamu. Kalau kita tak zuhud ni tuan-tuan, orang tak cinta pada kita. Orang nampak kita tamak, orang nampak kita nak kejarkan dunia ni tuan-tuan. Jadi kalau kita lihatlah, sebenarnya untuk menanamkan sifat zuhud ni, ya, kalau kita lihatlah mungkin kita tak sampai tahap zuhud seperti Nabi SAW. Satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Dia datang ziarah Nabi. Dia datang, dia masuk, ya, isteri Nabi izinkan dia masuk. Dia tengok Nabi berbaring di atas satu tikar. Tikar yang diperbuat daripada pelepah tambang, kasar. Ya. Dan Nabi bila nampak Ibnu Mas'ud masuk, Nabi pun bangun daripada baringannya itu. Dia nampak dekat tangan, dekat kulit Nabi itu berbekas. Bekas daripada kesan kasaran itu. Maka Ibnu Mas'ud nampak sedih. Dia kata, ya Allah Rasulullah, kau tidur kat tempat macam ni. Dia jumpa Nabi, ada hajat nak tanya. Tapi kata, sebelum aku nak teruskan hajatku, boleh tak aku balik, aku ambil tilam, aku hadiahkan kau. Dia kesian dengan Nabi SAW. Nabi kata, tak payahlah. Mali walid dunia. Nabi kata, siapalah aku dengan dunia ini. Ya. Nabi kata, mali fid dunia illa karakibin itadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Nabi kata, sesungguhnya aku dengan dunia ini seperti orang yang bermusafir, menunggang kenderaan, berjalan jauh, ya, kemudian panas terik, nampak pokok. Nampak pokok, berteduh di bawah pokok. Sementara, nak redakan kepanasan, nak hilangkan penat lelah. Kemudian, bila dah hilang penat, dah mula redup cuaca, aku pun tinggalkan pokok itu. Itulah dunia, Nabi kata, tempat yang sementara. Ini Nabi SAW ajar tentang kita konsep zuhud, bahawa dunia ni bukanlah selamanya. Kita hanya dekat dunia ni sebagai musafir sahaja. Kalau kita dapat tanamkan, kalau kita dapat ingat, insya-Allah kita sentiasa beringat. Yang mana kadang-kadang kita ni cepat lupa. Yang kita ni musafir dunia ni tuan-tuan. Tak ke mana pun, satu hari nanti kita akan berada di tempat yang abadi, lebih lama dan selama-lamanya. Tidak ada putusnya. Tetapi pengakhiran itu ada dua pilihan, baik ataupun tempat yang penuh dengan siksaan. Itu pilihan kita. Namun bila kita kata tentang zuhud ni tuan-tuan, ya, kita kena didik diri kita supaya kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usaha kita. Kita minta pada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau tak ada usaha, dia pun tak jadi-jadi. Jadi itulah antara kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, manusia tertipu daya dengan nikmat-nikmat dunia ini sebab tidak ada zuhud dekat dunia. Jadi saya bawa kata-kata seorang ulama salaf yang namanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Ulama salaf di kalangan tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani dia banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia kata tentang zuhud, dia kata laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halal. Bukanlah zuhud dekat dunia ini dengan kamu mengharamkan benda yang halal. Kan ada cerita 3 orang sahabat Nabi marah. Dia kata, aku tak nak tidur malam, aku nak berjaga sepanjang malam, aku nak beribadah. Tak nak tidur walaupun sesaat sekalipun. Yang kedua, aku tak nak berkahwin. Kahwin ni menyusahkan. Ya, aku tak nak kahwin. Yang ketiga, aku pada siang hari, aku tak nak berbuka. Aku nak berpuasa setiap hari. 365 hari tu aku nak berpuasa. Sampai dekat Nabi SAW, Nabi marah. Ya. Nabi kata, akulah yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Aku yang paling bertakwa di dalam kalangan kamu, tetapi aku berkahwin. Aku tidur malam dan aku juga tidak berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Nabi kata, Nabi, siapa lebih bertakwa daripada Nabi? Tak ada siapa lebih bertakwa. Saya ingat lagi, saya mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Sampai cerita tentang bab solat malam Nabi. Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi kalau solat malam tak lebih 11 rakaat. Lepas kelas, ada Tuan Haji tanya, Ustaz, Nabi solat malam tak banyak sikit Nabi ya. Dia ingat Nabi solat 11 rakaat setengah jam. Ya. Dia ingat macam tu. Saya ingat Nabi solat berpuluh-puluh rakaat. Kenapa sikit sangat Ustaz? Saya dah nampak dah. Dia bawa satu dimensi 11 rakaat macam dia buat. Macam dia buat setengah jam tak sampai tuan-tuan. Saya kata Tuan Haji, 11 rakaat Nabi. 2 rakaat pertama surah Al-Baqarah. 2 rakaat kedua surah Al-Imran.
So, 3 rakaat ketiga, 2 rakaat ketiga surah An-Nisa. Ada seorang sahabat dia kata, aku ikut Nabi solat tahajud kat belakang, aku macam lagi buat, aku macam dah nak tak tahan. Lama tu yang Nabi berdiri, Sayyidah Aisyah nampak kaki bengkak. Dia kata, oh ya ke Ustaz, saya ingat. Siapa lebih bertakwa daripada Nabi SAW? Tak ada siapa lebih bertakwa. Tak ada siapa. Nabi paling bertakwa. Tapi Nabi bertahawid. Tapi Nabi juga berbuka pada siang hari. Ada waktu Nabi berpuasa. Dan Nabi juga tidur pada waktu malam dan bangun sebahagian malam. Wah, kata Abu Muslim Al-Khawlani, bukanlah zuhud itu mengharamkan benda yang halal seperti mana kesilapan yang yang dibetulkan oleh Nabi SAW ke atas 3 orang sahabat. Wala idha'atil mal, bukanlah zuhud itu buang harta, menghilangkan harta. Dia asalnya kaya, nak zuhud punya pasal, dia buang harta. Tak, itu bukan zuhud nama dia. Ya. Sebab itu ulama kata orang kaya pun boleh jadi zuhud. Orang yang hartawan pun boleh jadi zuhud. Tetapi dia kata zuhud itu innamaz zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaka mimma fi yadayki. Dan Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Abu Muslim kata zuhud itu apabila kamu zuhud di dunia itu iaitu apa yang ada pada kekuasaan Allah, ketentuan Allah lebih dipercayai apa yang ada di tangan kamu. Maksudnya, apa yang kita miliki, harta, kekayaan, pangkat, tidak menjaminkan apa-apa saja. Yang menjaminkan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang duk takut sangat gaji kena potong, duk takut sangat tak naik pangkat, tuan-tuan. Ada saya jumpa seorang lepasan universiti, dia kata tak kerja ke, kerja memilih. Betul tak? Dia apa? Dia nak kerja kerajaan ni, tak nak kerja swasta. Tak dapat, malah kata. Nanti kalau kerja swasta terikat, nanti dia kata tak nak keluar swasta pula. Saya nak kerja kerajaan saja. Saya kata kenapa? Sebab kerajaan ada pencen. Swasta tak ada pencen. Nanti dah tua-tua nanti senang. Ya, 60 tahun ada pencen. Duduk rumah datang masjid asana, pencen ada. Saya kata yakin kita sampai 60 umur tu. Kan? Saya kata berapa ramai kat dunia ni EPF apa duit tak ada kerja kerajaan. Boleh hidup alhamdulillah selamat. Okey je kan. Tu. Kalau dizuhud betul dia lebih percaya kat Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat yang ada ni itu ya, susah nak tinggalkan. Saya pun susah nak tinggalkan. Cakap je pandai ni. Ya. Jadi itu sebab itu kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, dia balik daripada perniagaan daripada Syam, dia bawa 100 ekor unta dan seisinya emas, perak semua dia bawa. Punyalah kaya Abdul Rahman bin Auf ni. Dia balik sampai Madinah, 100 ekor unta dengan emas perak yang penuh tu dia sedekahkan semua sekali, tuan-tuan. Sedekah tu punya pemurahnya dia. Sebab dia harta ni bukan keyakinan pada diri dia. Dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Itu yang 100 ekor unta dan seisi dia bagi habis. Tak tinggal satu sen. Ya. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad disebutkan bagaimana Abdul Rahman bin Auf apabila dia meninggal dunia, tuan-tuan, disebutkan anak sulung dia dikelilingi oleh adik-beradik dia yang ramai. Anak-anak Abdul Rahman bin Auf ni dengan isteri-isterinya, anak sulung ni pegang tukul besi dengan yang pahat tu, duk pahat emas sebesar meja ni, tuan-tuan. Sebesar meja ni. Bayangkan, dahlah sedekah, punyalah banyak harta. Tak habis-habis harta, Allah tambah lagi hartanya, tuan-tuan. Subhanallah. Itu kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malik. Sedekah yang kita laburkan itu sama sekali tidak mengurangkan harta. Tidak mengurang. Pada zahir nampak, alamak kita dah sedekah, kurang pula akaun dalam bank. Itu ya, betul, kita tak nafikan. Tunggulah tak lama selepas itu, Allah ganti balik. Allah Subhanahu Wa Taala ganti balik, tuan-tuan. Ini yang berlaku pada Abdul Rahman bin Auf. Bayangkan duk tak habis-habis tu sedekah, tapi Allah bagi lagi baik. Itu baru emas besar meja ni, tuan-tuan, belum lagi emas, ladang, ternakan, ya, hartanah apa lagi tu, lagilah. Dan dalam riwayat menyebutkan tak ada seorang pun anak-anak dan isteri Abdul Rahman bin Auf selepas dia meninggal tak ada seorang pun yang hidup miskin. Semua kaya-kaya. Semua kaya-kaya. Ini contoh orang yang kaya raya tetapi zuhud dekat dunia. Ya, ini disebutkan orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan satu lagi disebutkan apakah maksud zuhud ini, ya, wa idza usibta bi musibatin, apabila kamu ditimpa dengan satu musibah, kunta ashadda raja'an li ajriha, apabila kamu ditimpa musibah, kamu lebih mengharapkan ganjaran daripada musibah itu. Kalau orang yang kurang zuhud ni tuan-tuan ditimpa musibah, kalau saya ditimpa musibah, kalau dia terima sakit, bila lah nak sihat ni? Lambat betul lah sihat. Doktor bila saya boleh keluar? Bila tak habis-habis dah 3 hari dah ni, saya rimat di hospital ni, bila nak sihat? Itu saya lah tuan-tuan. Tapi kalau orang zuhud ni tuan-tuan, kalau ditimpa musibah, alhamdulillah dapat ganjaran daripada Allah. Itu susah tu. Itu hakikat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Zuhud ni dia bukan mustahil, tetapi dia perlukan kekuatan, dia perlukan latihan, dan dia perlukan penghayatan, dan dia perlukan doa yang setiap hari dia panjatkan pada Allah, supaya Allah sentiasa campakkan zuhud, ketenangan, keimanan yang sentiasa. Dan selain itu juga usaha yang perlu dipanjatkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita kata zuhud lah, zuhud yang diberikan maklumat oleh Abu Muslim Al-Khawlani tentang maksud zuhud tadi, iaitu kita jadikan kuasa Allah lebih kita percaya. Ya, apa yang kita ada ni tak boleh menjamin tuan-tuan. Berapa ramai yang kaya raya Allah bankruptkan sekali mata. Kaya raya punya dahsyat, Allah bagi COVID-19 habis lingkup kau. Betul? Ini buktilah kan. Jadi itu satu. Kedua, kita mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada kita, ada ujian dan ada hikmah yang besar, dan kita mengharapkan segala-galanya kebaikan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi banyak sebenarnya tips-tips yang diajar oleh para ulama, macam mana kita nak kenal zuhud, macam mana kita nak beramal dengan zuhud, supaya kita dapat mendatangkan hidayah, menjemput hidayah datang ke hati kita. Tapi tak sempatlah kita nak cerita pada malam ini. InsyaAllah ada masa kita boleh bincang lagi, kita bertemu lagi. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid menjemput saya pada malam ini untuk membuat sedikit perkongsian yang kurang, yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan menjadi amalan kita, menjadi penghayatan kita, dan kita boleh sampaikan kepada mereka yang tak dengar ataupun mereka yang tidak dapat hadir. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berkat perhimpunan kita pada malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza min illa ghafarta wal hamda illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la marida illa shafaita wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.